Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa illa lazima an yastaghniya dhalika al-atharu an maulana jalla wa azza. Artinya, dan jika tiada nafi bekas sesuatu pada tiap-tiap bekas, nyatalah padanya itu nescaya lazim bahawa terkaya demikian bekas daripada Tuhan kita Jalla wa Azza, yakni jikalau ada bagi suatu daripada segala makhluk ini kekuasaan memberi bekas pada apa jua bekas, nescaya bahawa terkaya demikian daripada Tuhan kita Jalla wa Azza. Tetapi terkaya demikian asar itu daripada Tuhan kita adalah mustahil. Kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli halin. Syukuri dia Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, anugerah daripada dia semata. Masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Limpah kurnia belas ihsan dia, lahirkan daripada mak ayah kita Islam, kita dihukumkan Islam sejak lahir lagi, alhamdulillah. Limpah kurnia belas ihsan dia, dengan dibesarkan kita daripada keluarga yang Islam, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia belas ihsan dia, diberikan kita nikmat yang berpanjangan, ada boleh hidup dengan roh, dia anugerahkan, ada akal, ada penglihatan, ada pendengaran, ada percakapan, macam-macam nikmat. Tiada siapa yang boleh bagi itu melainkan dia, alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, minat berterusan berada dalam majlis yang mulia. InsyaAllah kita nak manfaatkan pagi ini, meneruskan bacaan daripada kitab Siratul Huda ni, InsyaAllah. Kita masih duk bicara mengenai makna kedua pada iftiqar, pada makna la ilaha illallah tu. Lazim daripada makna ilah. Mestilah ilah ni istighna an kulli ma siwahu dan iftiqar kulli ma adahu. Semua makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Dasar kita bicara, ambil faham daripada semua makhluk berhajat pada Allah Ta'ala. Makhluk tak boleh bagi manfaat pada makhluk. Makhluk, zat diri makhluk takkan boleh beri mudarat manfaat pada makhluk. Zat diri makhluk takkan boleh beri apa-apa bekas di atas apa yang tengok pada zahir, dia beri bekas. Adapun zahir ni dia suri, dia ialah wasilah, dia ialah jalan kaedah kita beriman. Nak iman ni perjalanan batin, nak kena suluh supaya nampak dan faham dan sentiasa sedar
bahwasanya Allah lah yang memberi dan anugerahkan, dan dialah yang membuat segala asar ni, segala kesan ni. Apa saja yang kita nampak, makan boleh hilang, lapar, dialah bagi kenyang, dialah hilangkan dahaga, bahkan dia yang jadikan air, dia yang jadikan makanan. La ilaha illallah, tiadalah bersifat uluhiyah ni Allah Ta'ala. Jadi kita duk belajar ni ialah belajar macam mana supaya hidup mati kita dalam keadaan i'tiqad benar kita dengan Allah Ta'ala, betul kita dengan Allah Ta'ala, lurus keadaan kita dengan Allah Ta'ala, yang sentiasa musyahadahkan Allah Ta'ala, sentiasa asyhadu Allah ni ilah. Kita boleh hidup ni Allah yang bagi kita hidup, boleh melihat ni dia yang bagi kita melihat. Jadi dapat betul-betul pandang bahawasanya apa ada pada kita adalah anugerah Allah, itu satu. Dan dalam bab usul ikhtiar khasnya kita bicara situ, kita hanya boleh membuat sabab. Kasbu fi'il pula mukhtar. Allah Ta'ala dia jua yang melaksanakan, dialah sebagai musabbibul asbab, yang memberikan pada kita anugerah daya upaya, panca indera, beri akal fikiran. Dengan itu boleh kita menggunakan minda untuk kita nak fikir, untuk proses, untuk meneruskan kehidupan atas muka bumi ini. Khasnya atas kita bicara, kita orang Islam, orang iman, supaya zahir kita dah buat sabab, tapi masih yang sama batin kita sentiasa musyahadahkan pada musabbibul asbab, itulah Allah. Baik, jadi dasar kita duk bicara ni, faham daripada makhluk tak boleh. Makhluk sentiasa, semua makhluk hanya berhajat pada Allah Ta'ala. Tentulah takkan ada apa-apa pada makhluk ni yang boleh beri bekas sama sekali. Dalam hati tu mesti bila pun rujuk pada Allah Ta'ala, pandang pada Allah Ta'ala, musyahadah pada Allah Ta'ala, yakin pada Allah Ta'ala. Allah lah yang boleh mengubah satu, membuat sesuatu, mengurnia sesuatu, menghalangkan sesuatu. Hanya Allah Ta'ala. Betulkan hati, sanubari kita tu ke sana, bagi musyahadah, boleh pandang, akal pun cerah menjuluh. Memang Allah lah yang menentukan apa saja ketentuan atas muka bumi ini, tanpa campur tangan sesiapa. Cuma sunnah dia, dia laksanakan perjalanan atas bumi ini atas proses sabab musabab. Baik. Jadi siapa-siapa dok i'tiqad bahawasanya memang zat makhluk, tabiat yang ada pada makhluk, api mengangus, air boleh melemas, ubat boleh menyembuh, atau seumpamanya pisau boleh memotong. Siapa yang i'tiqad dengan zat makhluk tu sendiri, zat makhluk tu sendiri boleh melaksanakan sesuatu, tak ada khilaf, kata kufur dia. Satu kena belajar macam mana nak keluar pada kufur ni, iaitulah walaupun kita dah buat sebab, tak berpegang di atas kata apa yang kita dah buat itu hatulah mendapatkan kita apa yang kita nak dapat. Tidak sama sekali. Bahkan apa yang kita buat tu untuk mendapat satu, atau istilahnya itulah kasab, itulah ikhtiar, yang bagi hakiki semua Allah, 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 Allah. Tu dia punya dasar nak faham akidah kan. Dasar untuk kita nak lalu atas muka bumi ni, macam mana nak jadi orang beriman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Pasal pelajaran ni dia memang mencabar. Memang bukan nak dapatkan dia ni mesti orang terpilih, orang tertentu. Dan disebah kat kita, wajib atas kita membuat sabab, usaha dan ikhtiar untuk dengan Allah Ta'ala ni. Kita punya keyakinan adalah jitu, mesti kena buat sabab. Atas sabab yang kita buat tu yang zikir, hati hadir, jauhkan daripada maksiat, lagi selawat atas Nabi. Dalam masa yang sama tu, ambil faham makna la ilaha illallah tu, banyakkan zikir dengan hati hadir. InsyaAllah yang tu sabab untuk memang kita boleh intiqad makhluk adalah makhluk,
dah ambil faham makna daripada la ilaha illallah tu, hadirkan dia, insya-Allah memang kita memang hidup ni memang takkan ada sedar kita melainkan hanya pada Allah Taala. Allah jualah memberi, menguria, boleh mengubahkan setiap satu apa yang ada. Bahkan dialah semutlaknya untuk memberikan mudarat manfaat sejak pada azali lagi sampailah pada masa bila-bila yang akan datang yang tak ada kesudahan tu. Baik. Jadi lazim daripada itu mesti makhluk tak boleh bekas daripada apa-apa bekas. Ini sambung kita. Wa illa lazima an yastaghniya dhalikal atharu an jalla an maulana jalla wa azza. Terjemah dia, jika nafi bekas sesuatu pada tiap-tiap bekas, jika tiada nafi, kalau kita tak menafikan yang makhluk ni tak boleh beri bekas pada setiap apa saja jenis bekas, mudarat, munafaat, umum bahasa dia macam tu, nyatalah padanya, pada tak boleh nafi tu, nescaya lazim bahawa terkaya demikian bekas itu daripada Tuhan kita Jalla wa'ala. Nescaya yang boleh memberi mudarat manfaat itu seolah-olah makhluk tu sendiri dia akan tak berhajat pada Allah Ta'ala. Yani jikalau ada bagi suatu daripada segala makhluk itu kekuasaan memberi bekas. Kalau pada makhluk ni ubat boleh menyembuh, api boleh membakar, air boleh menghanguskan, pada apa-apa jua bekas, nescaya bahawa terkaya demikian daripada Tuhan kita. Nescaya makhluk tu tak hajat pada Allah Ta'ala. Siapa? Diri dia sendiri boleh buat satu. Subhanallah. Satu atas kita nak faham akidah ni berdasarkan ambil sejarah Nabi-Nabi Rasul. Apa dia? Api tak boleh membakar Nabi Ibrahim. Menunjukkan api memang tak boleh membakar. Pisau tak boleh melukakan Nabi Ismail. Walaupun pisau yang sangat tajam, yang sembelih pun Nabi Ibrahim, yang digonyoh pun ditengkuk, tak ada cala sikit pun, tak ada kesan sikit pun. Nak menunjukkan memang memberi bekas apa? Allah, bukan pisau. Nabi Yunus tak mudaratkan dia duduk dalam perut ikan 40 hari duduk dalam perut ikan, tak mati pun. Jadi air tak boleh melemaskan. Nak faham kata apa ni? Bahawasanya memang makhluk tak boleh bagi mudarat manfaat sama sekali. Dari segi nisbah khas kata kita cerita tu, cerita-cerita Nabi tu, api tak mudaratkan Nabi Ibrahim, pisau tak melukakan Nabi Ismail, air tak melemaskan Nabi Yunus. Nak menunjukkan bahawasanya pastinya yang memberi bekas ni hanya Allah Ta'ala. Bahkan siapa yang duduk pada kedudukan itu, macam mana asuhan Nabi-Nabi dan Rasul, iman sungguh pada Allah Ta'ala, jangan kata pada Nabi Rasul Allah Ta'ala bagi benda macam tu, bahkan kita ni pun dalam keadaan taat, laksanakan sungguh apa yang ada. Dan dalam akidah kita memang betul yakin pada Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala, Allah saja boleh berikan bantuan pertolongan hakiki zati. Makhluk ni tak boleh bagi mudarat manfaat sama sekali. Benda pelik dan luar biasa itu tak mustahil Allah Ta'ala beri pada kita. Pasal apa? Pasal siapa yang ada sifat-sifat dan akidah, fahaman dan iman macam Nabi Rasul, Allah Ta'ala akan bagikan keistimewaan yang luar biasa macam mana dia bagi pada Nabi dan Rasul. Yang kalau pada Nabi Rasul dia panggil mukjizat, pada orang yang soleh, pada awliya dia panggil karamah, pada orang awam dia panggil ma'unah. Cuma kaedah kita diajar oleh para ulama, untuk guru kita tak diajar untuk pergi cari karamah, cari ma'unah. Bahkan yang ditanggungjawabkan dengan kita apa dia? Mestilah tauhid ke Allah Ta'ala, usahakan tanggungjawab untuk mengaji, belajar, faham hukum hakam syariat. Lepas tu masih yang sama, Allah Ta'ala di hati hendaklah sentiasa diingat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah diperbanyakkan selawat. Kita punya kerja tu. Ada pun nak dapat keramat bukan kerja kita.
Jangan duk berangan nak boleh jalan atas air, terbang macam burung. Api tak makan kita, boleh dapat ilmu kebal, pisau tak lut. Tak. Bukannya tu. Siapa yang berusaha untuk hidup dia, untuk dapat hal tu, silap sasau. Bahkan kalau dia pergi ngaji belajar, rupanya dia bukan bab mengenal Allah Ta'ala, tapi dia pergi belajar untuk dapatkan istimewa macam tu. Rupanya dia bukan pergi dapat tauhid, dia pergi belajar sihir, dia pergi belajar ataupun dia pergi ambil jin akan bersahabat dengan dia, beri benda pelik-pelik dan luar biasa benda ni. Yang ni kalangan orang Melayu kita, bahkan orang lain pun cukup banyak bab macam ni. Tipu daya akhir zaman ni antaranya bab macam tu lah. Dia nak cari benda pelik dan luar biasa dari sudut perubatan, bab mempertahankan diri. Dua ni benda besar lah. Ataupun jalan shortcut, apa dia? Zikir je. Dengan zikir je, boleh jadi wali, boleh jadi pembantu Imam Mahdi. Padahal apa sebab-sebab untuk dicari, tak diusahakan untuk dicari, dibelajar. Bahkan ilmu nak mengenal Allah Ta'ala, fiqh, tasawuf, begitu juga alat-alat untuk faham bahasa Arab, nahwu, saraf, balaghah tu tak diperlui pun bab-bab pengajian, tapi berangan nak dapat bantuan Tuhan. Yang ni pun jaga ada pahaman-pahaman setengah macam ni. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada hak karut tu satu, dan hak kita hak betul ni nak buat apa? Ilmu dah ada, itu kewajipan kita nak buat apa? Nak bagi hadir di hati, bagi jatuh hati. Dan memang kaedah dia zikir, yang insya-Allah dengan kita duk mengaji, ambil belajar, sambil itu ada zikir, salah satu sebab untuk nak hasilkan apa yang kita nak buat, nak dapat yang ni, insya-Allah. Baik. Maklumat dia sebut tu jelas. Kalau adalah pada makhluk kebolehan untuk beri bekas, nescayalah makhluk tu tak akan berhajat pada Allah Azza wa Jalla. Tetapi terkaya demikian tu asar tu daripada Tuhan kita. Tapi makhluk tak perlu apa. Makhluk ni dia terkaya daripada Allah Ta'ala. Makhluk tak ada hajat pada Allah Ta'ala. Ni mustahil. Mana ada boleh makhluk tak hajat pada Allah Ta'ala? Mana ada? Kalau kita ada fikiran macam tu, pahaman macam tu, maksudnya kita sendiri dah sivil lah. Yang wajib taubat, syahadah lain, mengaji lain. Pasal apa? Maksudnya kita bukan dah ikut perjalanan akidah ahli sunnah wal jamaah, kita dah tak ikut dah ajaran Nabi, bahkan khilaf daripada ajaran Nabi. Na'udzubillah. Atas nama iman ni tak ada dah perjalanan iman dengan kita. Perjalanan Islam zahir, kod kata yang tu sabit ada lagi, tapi perjalanan batin untuk hati ni, i'tiqad ke Allah Ta'ala ni, maksudnya kosong. Na'udzubillah. Baik, kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma adahu umuman wa ala kulli hal. Terjemah dia, betapa sah bahawa terkaya demikian itu, bahawa terkaya demikian itu bekas. Macam mana boleh asar tu makhluk ni, makhluk tu sendiri boleh memberi bekas pada makhluk, makhluk tu sendiri boleh beri mudarat pada makhluk. Macam mana makhluk sendiri boleh bagi manfaat pada makhluk? Macam mana makhluk boleh buat makhluk? Padahal ialah Tuhan yang berkehendak kepadanya tiap-tiap sesuatu. Padahal Allah, semua makhluk berhajat ke Allah. Ni tiba-tiba kita duk pegang, kita berhajat pada makhluk. Tu dia punya kaya ukur untuk tengok kita sivil tak sivil dalam bab akidah. Kalau kita memang duk berasa berhajat pada makhluk, wajib taubat syahadah lain. La ilaha illallah. Hajat aku hanya pada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tiada siapa boleh tunaikan hajat melainkan Allah Ta'ala. Itu bahasa dia. Tiada siapa boleh tunaikan hajat melainkan Allah Ta'ala. Untuk kita nak apa? Nak cari duit misalnya, pijak kerja, Allah bagi rezeki, sabab kerja.
Masih yang sama syariat ya ke? Untuk istilahnya rezeki tu dapat tauhid ke orang Taala, sembahyang duha, fardu sembahyang fardu, sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah. Masih yang sama betulkan perjalanan agama nisbah hidup harian. Lepas tu akidah tu mesti bergantung ke Tuhan, mesti ke orang Taala. Apa dia? Walaupun kerja dapat gaji daripada majikan, contoh. Lepas tu pandang ni mesti Allah bagi rezeki, Allah bagi aku pendapatan, Allah tu. Nak balik ke orang Taala tu, yang itulah yang nak diajar dalam kehidupan kita. Yang banyak sangatlah kita ni selalu lalai, alpa, yang kita tak ingat pada dia. Pasal apa? Pasal satu, pertama pengetahuan tak mantap. Akal kita tu belum sampai ke tahap untuk betul-betul menerima, meyakini bahawasanya memang Allah lah, dia saja memberi mudarat dan manfaat. Itu tak akal. Lagi kadang-kadang akal ada dah, faham dah, tapi kekuatan untuk fikir ke dia tu tak ada. Jadi macam mana nak hasilkan kekuatan tu? Fikir. Hati hadir, datang kan rasa. Katalah kita duk ngaji ni, pasal kita nak buat latihan ni apa? Kita duk buat harian tu lah. Kita ngaji, ingat, faham. La ilaha illallah, Allah faham aku. Lalu kok guru kita, bila kelakuk lalu kok guru, lalu ada kita lahir ni lalu kok mak. Contohlah kerja lalu kok majikan. Kita diajak adab dan akhlak dengan majikan, mak bapak dengan mak bapak, guru dengan guru, kawan dengan kawan. Oh, kawan ni bantu aku boleh faham. Kawan ada hubungan dengan kawan, guru dengan hubungan guru, mak bapak dengan ada hubungan mak bapak. Walaupun hakikinya bagi mudarat manfaat apa? Allah. Sebab tu dua-dua takluk ni mesti betul. Perjalanan hati mesti betul dengan Allah Ta'ala, dan perjalanan jasad mesti betul dengan makhluk. Atau istilah ulama kita ada dua hukuk yang perlu ditunaikan. Apa dia? Hukukillah, hukukul ibad. Apa dia? Hukukillah, hukukul ibad. Apa hukukillah? La ilaha illallah, Allah ilah. Tiada bagi mudarat manfaat melainkan Allah. Tiada tempat kita nak minta pertolongan, dan tak ada itikad kita yang memberikan kita daya dan upaya, kekuatan yang boleh menentukan segala apa yang kita laksanakan. Tiada lain melainkan Allah. Ini mesti betul. Ini hukukillah. Tak betul lah tu, sebil lah tu, na'udzubillah. Yang antara yang kita baca mana tadi, apa dia? Tak ada khilaf kalau duk intikad memang zat makhluk boleh memberi mudarat manfaat dengan diri dia, dengan tabiat dia. Tiada khilaf, boleh jadi kufur, out of order, tak jadi silap lah. Maksud apa? Hukukillah tu tak ditunaikan. Maksud apa? Hanya berpegang dengan makhluk. Bukan sikit punya kesalahan tu. Jadi kalau kita faham tu atas nama salah ni, banyak salah hari-hari dengan Allah Ta'ala. Itu yang diwirid, diajar oleh ulama, baca Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, janganlah kamu ambil, jangan cas salah kat kami jika kami lupa. La tu'akhidna in nasina aw akhtana, atau kami tersilap. Ni tersalah akidah ni, tersalah pegang ke Allah Ta'ala ni. Duk rasa makhluk boleh bagi manfaat pada makhluk ni. Hukukillah tu kita tak tunai. Itu antara keampunan kita nak minta, ya Allah ampunkanlah aku dosa ni, dosa batin ni, dosa akidah ni. Saya duk ngaji tu guru sebut, dia kata kita dosa paling besar, paling banyak ialah dosa akidah. Pasal kita banyak lalai daripada mengisbatkan Allah Ta'ala, meyakini Allah Ta'ala, menunaikan hukukillah Allah sebagai ilah tu. Itulah paling besar kita banyak lalai. Itulah dosa kita paling banyak kali, paling kerap sekali berlaku. Dosa tu lah. Ada pun dosa jasad, ada juga. Tapi dosa paling banyak ialah dosa akidah. Satu, Nabi Rasul datang, mula-mula dia repair apa? Dia repair akidah kita. La ilaha illallah supaya musyahadah 24 jam sentiasa syuhud ke Allah Ta'ala. Apa dia? Allah ilah, Allah ni Rabbi, Allah bagi hidup aku, Allah bagi lihat aku, Allah bagi mendengar aku. Betul kan perjalanan tu? Itulah hukuk ibad, hukukillah yang perlu diselesaikan.
Lepas tu dengan makhluk. Dengan makhluk ni pun kena perbetulkan dia mengikut perspektif kita, mengikut kacamata kita, kan? Mengikut kaedah kita. Apa dia? Dengan mak bapak, dengan guru, dengan kawan, mesti belajar adab ataupun tingkah laku yang sepatutnya kita muamalah dengan sesama ibad ni. Itu yang ada hukukillah, hukukul ibad, dua-dua perjalanan mesti betul. Hadanallah ila siratal mustaqim. Jadi mana mungkin makhluk boleh tak beri bekas, tak berhajat pada Allah Ta'ala sama sekali, bahkan boleh beri bekas dengan zat dia sendiri, padahal berkehendak pada Allah Ta'ala ni oleh tiap-tiap sesuatu. Daripada pihak jihah tu pihak umumnya, dan atas tiap-tiap kelakuan. Maksudnya, apa saja kelakuan mesti makhluk hajat pada Allah Ta'ala, makhluk hajat pada Allah Ta'ala. Itu sipil besar kita nak ingat, la ilaha illallah, la qadil hajat illallah. Tiada siapa boleh tunai hajat melainkan Allah. Kita nak latih makna yang nak hadir nanti apa? La ilaha illallah, tiada tunai hajat melainkan Allah Ta'ala. Hajat apa? Ni aku boleh hidup, Allah boleh tunai hajat. Allah bagi aku hidup. Lapar ni nak makan, Allah je boleh bagi kenyang, Allah je boleh bagi rezeki. Sakit ni boleh sembuh, Allah je boleh bagi sembuh. Allah saja boleh bagi mudarat manfaat. Dia yang menciptakan segala sesuatu, dia yang jadikan penyakit, dia yang berikan ubat. La ilaha illallah, semua datang pada Allah Ta'ala. Kat kita itu buat apa? Ada istilah kasab, taklif yang disyariatkan. Ya, lapar kan. Tapi jangan akidahkan ke makanan. Bila kita dah makan, jatuh hati kan pada makanan. Hak tu salah. Tu yang minta ampun tu. La tu'akhirna in nasina au akhtana. Tu dah faham tu pula minta la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ni dah mengaji, dah faham. Jangan kau palingkan hati kami ni selepas kau bagi hidayat kat kami. Ni bagi hidayat dah ni, faham dah ni. Bila faham mengaji, keluar lupa pula. Tu la tu'akhirna in nasina au akhtana. Yani tiap-tiap zat dan tiap-tiap sifatnya, sifat makhluk ni berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tafsir daripada keduanya terlebih aula daripada lainnya. Kerana keadaannya daripada musannif kita, orang tanya akan dia, dan boleh pula kita tafsirkan perkataan musannif itu umuman, yakni sama ada serta akan sesuatu itu sebab yang kebiasaan seperti menjadikan kenyang pada ketika makan dan puasa dan puas dahaga minum air atau tiada disertakan dia oleh sebab seperti menjadikan langit dan bumi. Jadi yang tu dia sikit syarahkan perkataan umuman tu kan. Jadi Allah Ta'ala ni semua makhluk berhajat pada dia pada umumnya, dan wala kulli hal, di atas setiap hal. Jadi maksud kata Allah Ta'ala ni makhluk berhajat pada umum ni yang pengarang sebut dalam matan tu, maksud dia apa? Tu yang dia kata tafsir sepatutnya diambil faham daripada perkataan umuman ni. Sama ada benda yang dah biasa kita buat sabab-musabab untuk hasilkan dia, ataupun kita tak pernah tengok pun sabab-musabab, tetap rujukan dia, i'tikad kita balik hanya Allah sajalah yang boleh memberi bekas, mengada dan meniada. Makhluk takkan campur tangan sama sekali dalam masalah mengada dan meniada. Begitu juga yang kita duk tengok umuman, apa dia, secara amnya kan, kita apa, tengok masak betul nasi, asal beras, bubuh air, buah api dalam tempoh tertentu jadi nasi. Jadi nak faham, Allah yang bagi jadi beras kepada nasi. Duk tengok mata macam mana? Api, air.
Sekalipun tengok api air tu, umum kan, pada umumnya. Maksud umum ni pada kebiasaannya, duk tengok, common knowledge, itu istilah orang putih lah. Common knowledge, what we see with our eyes, what we hear with our ears. Kita lihat dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita. Ini sebab ni kan. Tapi akidah macam mana? La ilaha illallah. Itu latihan kita untuk bagi isbatkan Allah Ta'ala dengan apa yang ada pada makhluk ni. Kita nafikan pada makhluk dari sudut dia sendiri boleh bagi manfaat atau mudarat bizat dengan diri dia. Maksud tu, tengok makhluk, letakkan makhluk tempat makhluk. Istilahnya lah. Apa letakkan makhluk tempat makhluk? Makhluk tak ributkan. Tengok duit di tangan, ni amanah. Betul? Bukan duit ni bagi senang kita. Adalah duit bagi senang. Kalau mak punya perkataan kata, duit tu boleh senang kita. Kerana mak ni pun kena bahasa dia simple aja. Bila dia faham agama, dia sebut apa? Duit bagi senang kita. Kau ambil duit tu kau rebus kau makan. Jadi mana? Memang duit bukan untuk makan lah. Faham pun. Jadi maksudnya duit ni dia ada letak tempat dia tertentu lah kan. Memang bukan duit untuk rebus. Itu nak rebus beras. Nak rebus daging. Nak rebus ikan, tu boleh lah rebus. Nak rebus sayur, tu boleh rebus. Duit rebus memang kepala otak tak betul. Macam mana duit rebus kepala otak tak betul? Macam itulah tak betulnya kepala otak kita duk faham makhluk tu boleh bagi mudarat manfaat. Macam itulah kepala otak tak betul. Sepatutnya hak betulnya nah, Allah lah bagi mudarat manfaat. Allah lah yang menunaikan segala hajat. Makhluk tak boleh tunai hajat sikit pun. Betul? Kita makan, duk itikad makanan lah mengenyangkan. Itu kepala otak tak betul. Macam mana? Hak betulnya nah, Allah bagi kenyang aku, Allah bagi rezeki aku. Baru Muslim, mukmin. Hadanallah ila siratal mustaqim. Jadi asal yang sebut, sama ada benda yang kita lihat ni, benda yang dah beradat, umuman, secara umumnya, ataupun yang fi kulli hal, pada setiap keadaan. Maksudnya apa? Kita buat perbuatan, naik kenderaan, naik sampai, siapa pergi sampai? Allah pergi sampai. Kenderaan alat, wasilah, dia suri. Kalau perhati tengok kenderaan, katalah kereta, macam mana boleh sampai kereta ni? Kereta sendiri kita bawa. Macam mana kita boleh hidup? Kena pakai minyak. Minyak main mana? Contohlah kan, petrol. Enjin apa satu hal. Petrol main mana? Pada petroleum. Siapa buat petroleum? Allah. Tu siapa pergi sampai? Allah. Kalau tengok asal usul satu, memang akan balik ke Allah Ta'ala. Ulama ajar siap lah, short, pendek sabar. Ni aku daripada rumah main sini, contohlah. Macam mana sampai? Allah lagi sampai. Siap. Kalau sekalipun bersembang dengan orang, main sini naik apa? Naik kereta. Sebut sahabat, naik kereta. Hati macam mana? Alhamdulillah. Sampai juga kat sini. Dengan Allah tak leka lah tu. Sahabat buat. Nak kereta, naik bas, naik basikal, naik motor. Kenderaan ni buat. Tu kan kata, sabab yang ada dua hukuk lagi selesai. Hukukillah, hukukil adami. Ataupun hukukil adami ni apa? Kasab, usaha, ikhtiar, tanggungjawab, sabab, musabab. Itu dia punya istilah ta'aluk dengan kasab, dengan makhluk. Hukukillah apa dia? Allah saja menunai hajat. Allah saja boleh bagi mudarat manfaat. Allah saja penentu di atas setiap apa-apa yang berlaku. Hak tu hukukillah. Hukul ibad, ambil mana tanggungjawab, tunaikan apa sepatutnya yang kita kena buat sabab musabab. Di hati hukukillah, Allah lah yang tunaikan dan beri anugerah pada aku setiap satu. Dua tu yang betul. Dia ambil istilah, ada hukukil ibad, ada hukukillah. Gagal hak tu, katalah hukukillah betul. Allah tunaikan satu, Allah yang tunai hajat. Tapi bini tak ada pergi cari kerja untuk bagi anak bini makan. Tak ada pula belajar kemahiran untuk pergi cari duit, untuk duit bagi pada anak bini. Itu zalim, itu dah salah, tak bagi nafkah. Dari sisi hukum syarak, nama apa? Saya silap, bini boleh minta pasah. Siapa? Nafkah tak bagi.
silap dituntutnya dengan ta'liq, 4 bulan tak bagi nafkah berturut-turut, dia bayar RM10, tercerai sebagai talak khuluk. Kecil pasal tu. Jadi nak cerita apa? Yang tu adalah hukum sabab yang pergi selesai. Taklah bila akidah betul, yang hukukil ibad ni boleh diabai-abaikan. Hanya nak buat bodoh. Dalam masa yang sama, hukukil ibad kita buat semua betul-betul, cari makan anak bini. Dengan Allah Ta'ala tak peduli, tak berasa Allah yang berikan aku semua kurniaan ni. Bahkan duk rasa aku, majikan, kerajaan, ni pokok kayu, buah, kemahiran, otak, akal, sijil, apa seumpama yang kita dalam masing-masing punya hal. Bukan sama. Kalau duk i'tiqad dengan makhluk tu sendiri, bizat dia, keluar dah pada Islam. Walaupun anak bini kau pergi makan, punya dengan akidah dengan Allah Ta'ala. Hukukillah tak ada. Hukukillah tak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita faham perjalanan ni. Itu yang kita dah tak boleh duduk diam dah. Pasal apa? Pasal kena jalan. Perjalanan zahir, perjalanan batin. Mesti betul dua-dua. Mesti betul dua-dua. Hadza kata dia, in qaddarta anna syai'an minal kainati yu'asiru bitawmihi. Ya, atau apa kita bicara ni, ini yang kata mustahil makhluk boleh beri bekas dengan zat dia, sendiri. Sebab istilah dengan tabiat dia, itu istilah yang dipakai. Kalau kita takdirkan beri bekas, jika engkau takdirkan bahawa satu daripada makhluk itu berbekas ia dengan tabiatnya, maksud tabiat ni dengan zatnya dan hakikatnya. Itu maksud tabiat. Kalau memang duk intiqad makhluk pergi asal beri bekas dengan zat dia, dengan tabiat dia, tu bahasa yang dipakai lah. Macam mana? Keluar daripada ajaran Islam, keluar daripada ajaran agama, bahkan atas apa yang kita dah bicara, sepakat ulama mengatakan yang ni kufur orang ni. Istilah kufur kalau dalam konteks macam ni kena syahadah lain. Alhamdulillah. Pasal apa? Akidah sivil. Duk pegang dengan makhluk semata-mata, bahkan duk i'tiqad makhluk boleh bagi mudarat, manfaat bizat. Cuma bab macam ni kita kena sentiasa istilah sedar dan berjaga-jaga. Apa dia? Sedar apa? Sedar ingat Allah Ta'ala sentiasa. Allah. Ni cerah ni. Allah ni cerah. Kalau kita tak berjaga-jaga ni macam mana? Cerah matahari. Okey? Lagi lapar, cik makan. Oh, kedai nasi lemak dia. Roti canai. Oh, dia buat cucur. Macam mana? Cucur. Tak ada pun pergi kau tak lagi rezeki Allah bagi makan aku. Tak ada pun. Jadi maksudnya kita dah gagal dari sudut konteks hukukillah. Akidah dengan Allah Ta'ala tak ada. Itu yang lifestyle kita dah tak cara Islam, cara orang beriman. Lifestyle kita dah sama macam orang kafir. Na'udzubillah. Itu kalau kita tengok amalan keagamaan ni, khasnya atas kita bicara ni, bab akidah ni, nak yakin pada Allah Ta'ala. Berapa ramai orang Islam kita atas nama Islam, asal daripada baka keturunan Islam, walaupun nama Islam, tapi disebabkan cuai tak pergi belajar apa dia hukum Islam, khasnya dalam bab akidah, mengenal Tuhan macam mana, walaupun dalam keadaan taat sekalipun zahir, tapi bila akidah tak pegang dengan Allah Ta'ala betul, macam mana untuk faham bahawa Allah bagi mudarat manfaat, Allah lah qadil hajat, walaupun duk ibadat masih sivil perjalanan akidah. Bahkan ada ulama kata dengan tabiat ni dengan mana zat dan hakikat makhluk tu, walaupun tak pernah cakap, tapi akidah ni duk pegang makhluk tu. Kita tak letakkan kedudukan makhluk, tapi makhluk tu seolah-olah dia Tuhan, boleh menunaikan hajat dan keperluan. Tiada khilaf kufur. Na'udzubillah min dzalik. Hadanallah ila siratal mustaqim. Yang ni kalau atas kita bicara sesuatu makhluk ni beri bekas dengan istilahnya tabi'i, tabiat. Maksud dengan tabiat ni adalah, maksud dengan kata tabiat ni adalah makhluk tu dengan zat dia, diri dia, batang tubuh dia, ain diri makhluk tu. Itu maksud kata
istilah yang kata tabiat. Buat dengan tabiat dengan mana hakiki dan hakikat. Zati dan hakikat. Masuk kata tabiat tu zati dan hakikat. Wa amma in qaddartahu biquwwatin ja'alaha Allahu fihi kama yaz'amuhu katsirun minal jahalati fadzalika muhalun aidan. Yang ni pun sebab cara kita bicara dah dalam 4 perkelasan i'tiqad yang kita baca malam tadi tu. Ada orang dia tak i'tiqad dengan zat makhluk, tapi dia i'tiqad dengan quwwah yang Allah Taala jadikan pada makhluk. Maka Tengku Ali ni, jadi lelaki sebenar, contohlah kan. Makan cucuk vaksin jadi segar tak kena COVID. Contoh kan. Pasal dia orang kata yang tu adalah ikhtiar. Contohlah, kita duk pegang kalau memang zat diri vaksin tu boleh mencegah kita. Dengan zat dia atau tabiat dia, tu istilah yang dipakai kufur wajib syahadah lain. Ataupun kata apa? Vaksin ni ada kandungan dia. Bila dah diciptakan ada kandungan dia, ingredients yang ada dalam itu, segala bahan-bahan yang ada dalam tu, yang itulah menyebabkan aku terpelihara daripada kena COVID ni. Contohlah kan. Dua i'tiqad macam tu. Orang macam ni istilahnya fasik, keluar daripada asal bab iman juga. Cuma bila kata fasik tak ada khilaf. Ada khilaf ulama mengatakan jadi kafir dia. Tapi bodoh, mubtadi'. Ni sebab bicara kita bicara dah macam mana tadi. Yang ni sekadar untuk tengok yang dalam matan sebut. Apa dia? Adapun jika engkau takdirkan muasir akan segala pada makhluk itu, berbekas ia dengan quwwah, dengan satu daya, satu kekuatan, satu kebolehan, satu khasiat yang Allah Ta'ala jadikan, yang telah dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, seperti barang yang disangkakan oleh orang-orang yang banyak daripada orang yang jahil. Kata-kata pegangan orang jahil dalam bab agama macam ni. Betul kan? Memang gitu kan? Sebelum kita mengaji tauhid ni, hampa saya tak tahu kan? Sebelum kita mengaji tauhid macam mana? Tak ada satu pun hubungan dengan Allah Ta'ala. Duk pegang makhluk-makhluk. Duk ular, bisa, misalnya ada duit, senang. Bahkan antara akidah yang ada pada awam manusia, apa dah? Ada duit semua jadi. Betul? Ada duit semua jadi. Ada duit, ya? Semua senang. Ada duit, alah tak usah sembang, ada duit semua jadi. Kita memang dah sembang itu. Memang ada etikot itu. Itu bila ada duit semua jadi, setiap hari duk fikir apa? Duit. Memang macam tu. Kata-kata orang macam tu. Tak boleh hukum apa. Semua orang macam tu. Duit. Akidah macam mana? Ni kata, kebanyakan orang-orang yang jahil macam ni lah pegangan ni. Kalau faham jahil tu siapa? Kita lah jahil tu, bukan ada orang lain. Cuma bila keluar, macam mana nak keluar pada kemelut jahil macam ni? Ni yang kita duk mengaji ni. Ni yang kita duk faham ni. Ni yang kita duk belajar bab akidah ni. Supaya hukukul ibad dan kita dengan Allah Ta'ala betul. Ada pun perjalanan hukukillah kita dengan Allah Ta'ala betul. Ada pun hukukul ibad yang dengan makhluk, buat sabab, buat ni, kecil, makan, kerja, beli, masak anak, bini, pakaian, gelebak-gelebuk. Semua tu ada benda tak payah hajar apa? Tu mana? Tapi masalah kita apa? Tak hukukillah ni. Jadi kebanyakan orang jahil berpegang itu, maka demikian itu yang kata makhluk beri bekas dengan kuwah yang Allah Ta'ala jadikan pada dia. Istilah kuwah ni daya, khasiat, itu bahasa lah. Kalau pada kita kederat, dah dia pergi pasar, dia lah beli barang, contoh. Dah dia ngajar, dia lah bagi kita pandai. Dah dia rajin ngapal, tu yang dia ingat. Jadi kita duk sebut ni, semua duk sebut ni atas jalan sabab-musabab. Baik. Jadi duk pegang dengan kuah ni macam mana? Kalau dengan itikad pun faham macam tu, masalah. Pasal apa yang ada pada makhluk ni sebab buat sabab tu, letakkan sabab. Maka yang demikian itu mustahil pula, maka yang dikedaki dengan segala asbab itu,
iaitu segala yang awam daripada segala orang Islam. Maka intikad segala awam itu, orang awam ni rasanya yang tak mengaji. Kita pun kalau tak mengaji, kita orang awam lagi lah. Segala asbab itu berbekas dengan quwwah yang telah dijadikan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kalau kita apa? Makan madu pun, duk faham apa? Orang awam. Orang awam tu kita kan. Yang duk rasa kita wali lah weh. Wali tak guli apa? Aku wali. Atas jalan Kedah ni. Kalau nak berubat, makan madu. Macam mana? Pasal apa makan madu? Kita punya akidah sekali macam tu lah. Betul kan? Pasal apa? Madu boleh menyembuh. Betul? Sepatutnya dalam hati macam mana? Madu ialah madu. Memang Rasulullah pernah isyarat. Dan disebab Rasulullah pun ada amalkan dan kaedah bagi kaedah berubat. Allah Ta'ala pun mentionkan dalam Quran. Fi syifa'ul linnas. Atas jalan asbab macam tu. Tapi di atas kata Allah yang turunkan. Pula atas kita bicara ni dia makhluk. Makhluk tak boleh dengan kuwah, dengan daya khasiat yang ada pada dia. Yang itulah bagi mudarat manfaat. Bahkan atas akidah macam mana? La ilaha illallah. Tiadalah yang semua makhluk berhajat kepada dia melainkan Allah Ta'ala. Itu makna kedua dalam iftiqar. Mesti maknanya tu. Mesti fahamnya tu. Maka jika tiada dihilangkan oleh Allah Ta'ala akan demikian kuwah daripada demikian asbab, nescaya tiada berbekas. Jika dihilangkan akan demikian kuwah tu, nescaya tiada berbekaslah demikian asbab itu. Contohlah ubat ada expired, contohlah kan. Selagi dia tak tempoh sampai tempoh expired, makan jadi sihat. Bila dah habis tempoh expired macam mana? Makan ni jadi tak elok. Duk i'tiqad diri sifat yang ada pada ubat tu sebelum expired, lepas expired. Lepas expired dah tak boleh buat apa-apa. Sebelum tempoh expired, masih lagi boleh bagi sesuatu kebaikan, ada manfaat di situ, boleh tolak mudarat kat situ. Kalau memang macam ni lah, faham macam mana orang awam faham macam ni macam mana? Maka dari segi hukum disebutlah ini jadi fasik, mubtadi', pasal tak betul. Hakiki, fa'il hakiki yang menjadikan setiap satu yang khalqu fi'il ni siapa? Allah. Kat kita apa? Kasbu fi'il. Dan kasbu fi'il kat kita mukhtar. Kalau Allah Ta'ala dia khalqu fi'il lah tu, nisbah milik ni, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia yang milikkan segala apa ada di langit dan bumi. Pasal kita daripada dia yang bagi jadi. Semua makhluk pun daripada Allah, Allah yang bagi jadi. Takkan makhluk boleh beri bekas dengan makhluk zat dia sendiri. Ya. Maka berlainan antara mereka itu dan antara segala Mu'tazilah yang berkata bahawa dengan bahawasanya hamba menjadikan segala af'al dirinya yang ikhtiariah. Ini Mu'tazilah. Sebab bicara dah. Jadi kalau faham sekali lalu, tengok dengan sepi Mu'tazilah tu. Kalau duk faham segala af'al yang ada pada makhluk ni terasing daripada Allah Ta'ala. Macam mana fahaman Mu'tazilah? Maksudnya kita bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau mati kena sempit dengan kubur, mati kena siksa dulu. Nak dapat kelepasan macam mana? Orang-orang yang betul murni akidah ni sentiasa hadir ke Allah Ta'ala dapat kelebihan macam tu. Kalau orang yang memang boleh dapat hati hadir pada Allah Ta'ala tu, hatu saja akan berjaya, takkan disentuh oleh api neraka sama sekali. Kita ni ya Allah, itu yang kena lagi dan lagi mengaji ambil faham, lepas tu hati hanya berpegang dan bergantung harap hanya pada Tuhan, insya-Allah. Jadi jangan jadi Mu'tazilah. Atas nama pun kita bukan gaduh isi borang Mu'tazilah. Dan golongan-golongan sesat ni bahkan apa?
ada je pahaman tu, kita pahaman Mu'tazilah siap dah. Dan bila kita dah mengaji, dah faham ni buat apa? Nak buat macam mana nak patah balik jalan betul lah? La ilaha illallah. Saksi bahasanya Allah la ilah atas kita bicara ni. Dan dia sendiri mesti sebab istighnaq dan iftiqar. Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Aku pun tak hajat. Aku pun, apa yang ada pada aku pun Allah Ta'ala tunai hajat. Hadirkan dengan hati bahawasanya apa saja yang kita buat tu tiada lain melainkan Allah lah penentunya. Azali lagi. Dia sediakan setiap satu yang kita duk buat tu jangan dinafikan, pasal itu adalah perjalanan sabab yang ditaklifkan kita untuk buat. Jadi Mu'tazilah diasingkan terus. Kalau kata kita, Allah Ta'ala lah jadi kita. Kita lah buat, kita lah tentu. Oh tu yang wasak, fahaman Imam wasak. Astagfirullah. Li'annahu yasiru hina idzin maulana jalla wa azza muftakiran fi ijadi ba'dil af'ali ila wasitatin wa dhalika batilun. Dan lagi kata dia kerana bahawasanya kalaulah ada kuwah yang ada pada makhluk Allah Ta'ala bagi jadi, kena ada khasiat, kena ada nutrition macam ni. Contohlah kalau kata madu ada benda-benda macam ni, kalau ada makan dengan tangan ada enzim macam ni, atas dua i'tiqad kuwah yang ada pada makhluk tu sendiri yang boleh beri mudarat manfaat, nescayalah tak kala itu Tuhan kita Jalla wa Azza berkehendak pada menjadikan setengah daripada segala perbuatannya Allah berkehendak pada wasitah. Mustahil. Allah Ta'ala dia nak buat satu bukan perlu wasitah, bahkan kun fayakun. Cuma atas istilah dia Allah Ta'ala nak buat satu atas makhluk ni, dia ada istilah sabab musabab, cause and effect. Jadi membawa kepada perbuatan Allah Ta'ala ni berhajat pada wasitah. Wasitah saja perantara. Subhanallah. Subhanallah. Dan yang demikian itu batil. Demikian mana? Yang kata Allah Ta'ala dia nak buat satu, dia perlu pada wasitah. Mustahil. Subhanallah. Lima arafta min wujubi istighnaihi jalla wa azza an kulli ma siwahu. Baik, pasal apa kata yang ini mustahil? Dari kerana barang yang telah engkau ketahui akan dia, akan barang tu daripada wajib terkaya Allah Ta'ala azza wa jalla daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Kalau ada terfikir macam ni menyebabkan manusia jadi asing, Allah Ta'ala jadi asing. Jadi macam manusia ni berdiri boleh dengan zat dia boleh buat satu, menafikan makna yang kita kata yang pertama, makna apa? Istighnaq. Tiada kaya pada setiap satu melainkan Allah. Atas nama makhluk mesti berhajat pada makhluk. Ni duk faham, kata makhluk boleh buat sendiri, ada kuah yang ada pada dia, keluar daripada jalan Islam. Na'udzubillah. Jadi bahawasanya jika berbekas oleh satu sebab daripada segala sebab-sebab itu dengan quwwah, dengan daya khasiat apa yang dihantarkan akan dia oleh Allah Ta'ala padanya, nescaya adalah Allah Ta'ala berkehendak pada menjadikan setengah daripada af'al kepada wasitah, maka keadaannya berhendak pada wasitah itu adalah batil, kerana bahawasanya telah diketahui akan bahawasanya Allah Ta'ala Azza wa Jalla Tuhan yang dia ini terkaya daripada setiap sesuatu, yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Dia terkaya daripada barang yang lainnya dan semua makhluk berhajat pada dia. Habis. Jadi yang terdekat kita bicara ni buat apa khasnya? Buat af'al, buat perbuatan. Sedarkan kat kita ni la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan betul lah akidah kita tu. Dan tempat kita nak latih tu mana? Apa saja kita buat harian ni, latih ni, hadirkan dalam hati. Hadirkan dalam hati. Bahawasanya Allah saja penunai hajat, bukan makhluk dengan diri di sendiri menunai hajat. Tidak. Subhanallah.
InsyaAllah kita sama faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah lil aqsami salasati allati yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa ala. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin.